Okay, where are we? Is it real estate? Have we discussed this? Real estate. Yes. Okay, moving along. To identify types of savings and investment. So below here is several situations for you to decide um, which one type of saving is the suit with the case, suit with the situation. So we have this case number one. Encik Rizal saves a total of 300 in the bank. So what type of saving that? Yeah, we know there are two types of how to spend the money, how to save the money, either saving or invest. Um, in this case, Encik Rizal only want to save, okay, save the money 300 in the bank. So under this type of saving, under this saving, what type of saving that suitable for Encik Rizal? It is what? Which one? You know there are three types of savings account, fixed deposit, and current. So which one is suit for Encik Rizal? It is savings. Okay, savings account. Why? Because he didn't plan to uh, let this 300 long in the bank. Okay, he just want to save it with short time only. So it is better for Encik Rizal to have this type of account, that is saving accounts. Okay, the amount of money saved is small and can be withdrawn at any time. Okay. Case number two, Cik Zeti is a dealer who keeps a sum of money in the bank with the intention of issuing a check to pay the creditor. A dealer, okay. Cik Zeti involved in business lah. So the idea is what type, who keeps a sum of money, keeps. When somebody keeps the money, he cannot invest lah, kan? Do you understand that? When somebody keeps somebody's money, then they cannot invest. They only can do the saving. But under three types of saving, which one is suit for this type? Which they involve in business? Which one? Is it saving? Is it fixed deposit? Or is it current account? Which one is suit for the business? Here it is. This one is suit for business. That is current account. Okay. So under here current is the answer. Why? Why? The reason is because business involved in HZT involved in business. Number three, Mr. Rani used the money received from her father. Oh, uh, involved in business and can do the check. See, check. Okay. In addition to check, can do check. Can give check.
to the customer, okay, to the buyer. Number 3, Mrs. Rani used the money received from her father to buy a shop lot. Mr. Rani used the money received from her father to buy a shop lot. This means the amount of money is huge, is huge, because want to buy shop lot, shop lot is about 10 to 300 500,000 ringgit. 100,000 ringgit, quite lots of money. So which one is better? Yeah, of course, because Mrs. Rani want to buy, the Mrs. Rani father transfer some money to Mrs. Rani account lah. So it is not, the money is not for invest lah. The money is to buy something, shop lot. Shop lot is for investment, but the money is not for investment. The money is to buy something. So it is savings. And which type of saving it is? Okay, because it involves a huge money. So which one is suit for this? Current. Yeah, also the same thing, current account. What is the reason to so that Mrs. Rani should use this account? What is the reason? Personal, may hope another party by check saving will not pay interest. Okay, usually this current account, it didn't mention here. Current account is for a large sum of money. Okay, a large sum of money, current account. That is the reason lah. Okay, the reason why we choose current account. Number 4, Puan Farida saved a sum of 20,000 in the bank to finance the education of her children in the future. Save a sum, save. You know what? Which one is better for Puan Farida? Saving account. Saving account. Why? Because in the future means that Puan Farida know in short of time she will not use this money. So Puan Farida know before the times come, she will have this money for until several years later lah. So it is better for Puan Farida, instead of save this money, it is better if Puan Farida save it with the highest interest that she can get, which is fixed deposit account. Okay, for a certain period of time. Then she will get what? Everyone will get highest interest rates. Okay, that is and the reason is because the
certain period of time. Okay, that she will cannot withdraw. She cannot withdraw before the maturity date to have this benefit, that is high interest rates. That is the idea. Okay. Number 5, Mr. Lee bought 1,000 units of unit trust. Bought. When you hear this trust here, it's no longer a saving. It is a investment. Investment. Okay. To gain interest lah. Okay. Investment is to gain quick interest. To gain quick interest. Here it is. Which type of investment it is? Which type of investment? We got 3 types also for Current investment. account. Which one? It is the first one, unit trust. Okay, unit trust. Okay, because use money to buy unit trust. Okay, if you use money to buy real estate, then real estate it is the investment. If use money to joint venture, then it is shares. Okay, number 6, Miss Sharon bought 4,000 units of Bank Orchid Berhad shares. Once you hear the word shares, it means it's belong to investment of worth 1 ringgit per share on the blah 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 blah. Okay, we got full idea what it is, either saving or investment. It is invest. Okay, what type of investment? It is shares. Type number what? Number 3 here. Yalah, they misarrange dia. They supposed to go like this, number 1, number 2, number 3, like that. Okay, never mind. Shares mean joint venture, correct? Joint venture. Yes. It conclude more than 1% before they can able to afford a business lah. Before they able to afford the business, they have to joint venture. They have to share the cost of business. Then they can run the business. From the activity, it is found that savings and investments are different. Okay. Mind test 3.1a. What is the purpose of an individual's savings? The purpose of an individual's savings. So what is your answer? The purpose of an individual's savings. Saving, we talk about saving, is to what? To prepare for emergency. Future. Okay, to prepare for the future, to prepare for emergency, whatever the idea is. Number 2, your father has 5,000 and has not used it for a long time. See here, tips for you. That your father know he will not use this 5,000 for a long time. So what is your idea to him? Investment on real estate. Investment in real estate. Fixed deposit. You know what, Madiha? Is that your idea? You going to give this idea to your father?
5,000 Ah, to invest in real estate. ada. 5,000 is not Sikit enough. sangat. That what building that Silap. you can buy with this 5,000 Okay. Tak ada. Memang tak Tak boleh ada. lah cikgu. Ha? Memang tak boleh lah. Bukan tak Memang boleh, memang tak cukup. tak cukup. Kamu bawa 5,000 dalam poket, kamu nak beli bangunan apa ni? Kan? Perambil cakap bangunan yang kecil itu pun dah more than 5,000, you know. Kamu tahu tak? Bilik kecil. Bilik yang pangkat X tu Okay. Itu pun more than 5,000. Kamu biar betul. Tapi boleh juga idea yang bagus tak? Contohnya pergi tempat awam kan. Tempat semalam ke apa kan. Kamu sewa apa? Sewa tampung Bukan dan beli. itu yang cukup cikgu. Kamu bina satu bilik kecil juga kan. Mungkin cukup kot 5,000. Tak cikgu, yang tapak orang nak jual tu. Kita beli tapak tu, lepas tu bagi sewa kat orang. Tapak tu maksudnya tanah itu 5,000. No. Tanah mahal lagi pada ni. Okay. Tanah mahal lagi 30,000. 30,000. Lebih. 70,000. Tapak yang kat pasar malam tu. Hey, Kecil itu tu. mana ada orang beli sekangkang kera. Tanah tak ada dijual sekangkang kera, tak ada. Kecuali untuk buat perkuburan boleh lah. Oh, faham. Tak boleh Kubur mana? bapak dia. Beli kubur boleh kot. Okay. Jadi it's not suitable to invest in real estate. Fixed So- deposit account. Fixed deposit account. I think this 5,000, what we can do with it is only saving. If invest, you know what? Invest. I think unit trust can. Unit trust can. Unit trust can. For a long time, is it? For a long time. I think it is either what? Either fixed deposit account or he can do unit trust. Unit trust can. If shares also can, I think, but usually the business involved in company, it's starting from 100,000. If 5,000 only, it's nothing. Cikgu, Ya. yang unit trust tu kan, dia kena bagi secara berterusan ke? Tidak. Oh, Dia bagi sekali boleh, nak tambah boleh berikutnya. Dia Faham. okay. You know what? I have almost involved in this unit trust. The trust is the unit trust is provided by Bank Rakyat. Long time ago, Bank Rakyat they promise to give interest almost 30%, you know. Very high, 30%. Dia simpan jaga duit itu. No. They going to invest lah. They will use our saving to invest. Invest tu apa? Invest tu apa? Invest is they will use our money to do some business. That is invest. Do you understand, Annie? Ya. If we saving, means the bank cannot use cannot use our money to invest. But if we invest, then it's like we give them
our permission to use our money to invest. That is the difference between saving and invest. You got the idea now? Okay. This also can means that you understand 30%. If I that time if I invest, let's say I give to them 1,000. So the end of the year, 30%, how many that I will get back? How many? More. How much interest? I will get back 30% More. out of 1,000 is 300, 300. Wow, that's a lot of interest. 30%, not 3%. So that is the idea. But you know what? To have this opportunity is very rare. Very rare to have this opportunity. Especially the condition like nowadays. Nowadays, it's very difficult to have this unit trust. Because most of the business didn't work well. Even if it worked, but it didn't go well. That's the problem nowadays. So nobody want to advertise for their unit trust. Oh, sorry. Cikgu, Wait. Waalaikumsalam. Ya. Doi. Nampak ke lah. Ya, anak cikgu dapat kertas. Ya. Tak apa. Kelas form 3. Kertas satu saya tak buat lagi skema, tapi dia dah automatic automatic itulah, tapi saya akan bagi jawapan jugalah. Nanti saya bagi. Ya. Nanti saya bagi. Tak check tu dapat. Ya. Nanti saya bagi kat cikgu. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello? cikgu Ya. nak tanya. Tanya apa? Yang unit trust tu kan, Ya. kan katalah saya bagi dekat dia sekali je. Invest sekali je. Ya. Lepas tu kan dia kata lepas tu company tu dia akan provide returns that benefit investors tu kan. Ya. Dia bagi sekali je ke benefit tu ke dia akan sambung bagi walaupun kita bagi sekali je. Pada tahun yang kedua, depend lah. Kalau kita nak tarik keluar semuanya, benefit including the principal. Principal ni yang the first one that we invest lah. Let's say 1,000 that the first one we invest. Kata kita nak tarik keluar. Kita nak belanja dah. Habis memang tak ada dah. Maknanya kita bagaikan sudah tutup account dengan pihak bank tu. Jadi there will be no more next benefit lah for us. There will be no next interest lah. Faham. Okay. Sebab tu ada orang yang kalau dia bersabar sikit lah kan, dalam 3-4 tahun yang terawal, dia boleh menggandakan duit dia dengan lebih banyak, lebih dahsyat. You know about that? Macam kamu, kalau kamu nak invest duit kamu dalam ASB kan. Tapi masalahnya dengan orang zaman law ni, terutamanya yang muda, dia apa? Dia tak tahan tengok duit. Dia akan nak bawa keluar. Ni, cikgu ada yang real punya. Nampak ni? Mesti mak bapak kamu pun dapat. Takut mati awal. Takut mati awal. Okey, tengok. Terima kasih cikgu. Ini hak betul punya ni. Ini daripada BSN. Cikgu tunjuk Ini nak buat loan. Loan apa? ASB boleh. Loan peribadi boleh. Ni dia punya syarat. IC apa semua ni. Biasanya sebab tu dia minta IC sebab syarat untuk buka akaun ASB mestilah 18 ke atas kot. Dan ada lagi lah ni.
hubungi segera ni, nombor betul ni. Kamu jangan hubungi pula. Apa ni? Kamu tengok ni. Dia bagi nak buat loan kan. Ini loan yang bukan untuk ASB, untuk pinjam untuk macam-macam lah. Beli rumah ke, buat kereta apa semua. Loan personal loan lah. Tapi cikgu nak tunjuk hak ni. Mana loan? Ni loan ASB. Cuba tengok. Jadual ansuran bulanan BSN ASB. Maksudnya kalau kamu pinjam sejumlah duit kat sini, ni ada nilai ni. Kamu nak pinjam berapa? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Sampailah boleh pinjam sampai 200,000. Tapi 200,000 ni bila kamu buat loan ASB, mereka takkan bagi duit 200,000 kat kamu. Mereka tahu kamu akan perhabis. 200,000 ni hanya nilai je mereka bagi. Tapi tak boleh bawa keluar ni. RM1 pun tak boleh bawa keluar. Di 200,000 ni lah kamu akan bayar bulanan. Cuba tengok. Berapa bulanannya. Dan nak bayar bulanan ikut tahun pula. Kamu nak habiskan 200,000 bayar dalam 5 tahun ke, 6 tahun ke, 7 tahun ke. Yang paling lama boleh bayar sampai 30 tahun. Jadi kalau kamu ambil 200,000 selama 30 tahun, bulanan kamu cuma perlu bayar sebanyak ini. 893. Okey. Jadi apa akan kamu dapat 200,000 ni setiap tahun kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat faedah. Kalau kamu kira sini, cuba kamu kira. Ni faedah katakan 5%. 5%. Tengok 200,000 30 tahun kan? Contoh. Dengan rate yang bank dan kamu deal ialah 5% Lepas tu kamu tengok. Maknanya kamu dah ada 200, sebagai tahun pertama seolah-olah kamu dah ada 200,000. Okey. Tapi 200,000 ni tak boleh bawa keluar lah. Dia berkurang lah. Jadi akan setiap tahun bank akan lakukan interest di atas jumlah yang ada ni. Tengok kamu akan dapat berapa banyak. 13,500. 5%, 6.75%. Ni dia akan tambah sikit lah. 6.75% daripada 200,000. Cuba kamu kira dapat berapa. Dapat nilai ni kan. Betul tak? Maknanya 200,000 tak kacau. Tak kacau. Yang kamu boleh kacau hak ni. Setiap hujung tahun 13,500. Cuba kamu bahagi 12 bulan. Maksudnya sebulan kamu dapat berapa ni? Lebih kurang kat 1,000 lebih. 1,000 lebih kan? Maknanya kamu boleh enjoy. Wah, 1,000 lebih. Dua rumah goyang kaki je kan? Tak payah main sekolah, tak payah belajar. Kalau kamu ada nilai ni lah. Okay, Tapi tiap-tiap bulan kamu kena bagi kat bank ini. Maknanya kena tolak dulu lah kan. Cuba darab ni. 1,073 darab 12 berapa? $1,073 darab 12. 12,876. Okey. Jadi 13,500 tolak berapa tadi? 12,000? 876. 876. Yang sebenarnya kamu mendapat 624 setiap tahun. Keuntungan ni 624. Boleh faham tak? 624. Jadi tak apalah. Kat sini triknya, kat sini bila dapat 13,500, biasanya pada tahun kedua, orang Melayu khasnya dia tak tahan tengok nilai ni. Dia bawa keluar habis nilai ni. Jadi maksudnya pada tahun kedua interest akan ambil balik tinggal 200k ni je. 200k tiap tahun. Jadi hak interest hak ni depa bawa keluar habis ni. Tapi kalau hak macam ni, kamu tengok dia tak bawa keluar kan. Katakan dia pada tahun kedua dia tak bawa keluar 13,500. Maknanya interest 6.75 tadi akan diambil di atas gabungan dua ni. Itu pasal akan mendapat lebih lagi. Cuba tengok. Patutnya dapat, kalau tinggal 200,000 je,
akan dapat yang sama macam ni, 13,500, 13,500, 13,500. Betul. Faham tidak? Tapi pasal dia tak bawa keluar interest ni. Pada tahun yang ketiga sama, dia dapat ni kan. Daripada tahun kedua tu. Dia tak bawa keluar enggak. Jadi campur semua ni, campur. Jadi interest dia ambil atas 3 ni pula, menjadikan yang keempat. Yang keempat pun dia tak bawa keluar. Jadi dia interest dia ambil di atas yang keempat ni, dapat yang kelima macam tu. Dah sekali kamu tengok. Pada tahun yang kelima, cuba kamu tolak 17,530, tolak yang apa tadi, hasil darab ni tadi. 1 apa ni? 1 2. Cuba kamu tolak dapat berapa beza. Tu idenya. Tengok hasil selepas 5 tahun ni. Ini idea yang ni dipanggil teknik compound. Kamu tengok apa untuk teknik compound. Jadi sebenarnya pura-pura je. Pura-pura pinjam 200k, pura-pura nak bayar selesaikan 200k ni dalam tempoh 30 tahun. Tapi sebenarnya game plan cuma 5 tahun. Maksudnya nak tamatkan pada 5 tahun awal saja, tak nanti 30 tahun. Cuba tengok pada 5 tahun kemudian apa jadinya. Dengan syarat tak bawa keluar semua ni. Dia akan dapat berapa? Dia akan dapat sebanyak ni. 93,590. Jadi kamu bayangkan, sebab tu idea sekarang ni pakar-pakar kewangan cakap kalau nak beli kereta harganya 93,590, contohnya harga kereta tu lah kan, 90,000 lah katakan. Jangan bayar kereta tu tiap-tiap bulan, tapi guna duit yang patutnya bayar duit bulanan kereta tu, guna duit tu untuk bayar buat ASB macam ni. Okey, bila dah habis, rupanya nilai yang sama ni, cuba kamu darab tengok. 1073 darab 12 darab 5 tahun dapat berapa? Siapa-siapa dah dapat? 64,000. 64,000 maknanya 380. okey, 64,000 lah kan. Kita kata 64,000 lah. Kamu bayangkan kalau kamu duk keluarkan bulanan bagi pada token kereta tu, nak bayar kereta, setiap bulan kamu bayar 1073 selama 5 tahun, cuma yang berjaya terkumpul ialah berapa? 64,000 64,000 lebih kurang 380. yalah 380. okey, 380. Tapi kalau kamu guna nilai yang sama, bawa keluar bulanan yang sama, 1073, tapi untuk bukan untuk bayar kereta tu, tapi untuk gunakan ASB ni untuk jana untung. Kamu tengok sampai 5 tahun kemudian, tempoh yang sama lah kan dengan tempoh bayar kereta tu, tempoh yang sama, tapi pada penghujung tahun yang kelima kamu dapat lagi tinggi daripada 64, iaitu 93,590. Beza berapa tu? Cuba tolak. Berapa beza? Okay. 29,000. Beza dia 29,000. 210. Dekat 30,000 lah katakan. Kamu bayang. Bezanya dekat 30,000 beza. Jadi kamu dapat idea tak? Untuk kehidupan kamu nanti, ideanya begini. Kalau siapa nak beli kereta, jangan beli kereta lagi. Katakan harga kereta tu 60,000 lah contoh. Jangan beli kereta lagi. Tetapi lakukan, guna duit tu bertahan sat selama 5 tahun je. Bertahan sat selama 5 tahun. Okey. Patut terus dapat cash hak ni. Guna duit ni lah pi beli kereta. Siap ada baki lagi 30,000. Macam tu. Boleh faham tidak? Inilah dia kaedah. Kaedah investment untuk pintas pembayaran bulanan kita. Itu dah yang semua orang duk kejar sekarang ni. Jadi
Yalah. Sebab itu saving ni dapat untung tak? Untungnya sikit. Tapi kalau invest, untungnya lagi banyak. Ha. Itu beza invest dengan saving ya. Tapi biasanya ramai orang dia tak sabar-sabar nak miliki kereta, terutamanya orang muda lah kan. Tapi orang tua pun semacam jugalah. Lalunya dia nak dapat kereta segera, dia tak mau tunggu 5 tahun kemudian. Jadi dia terus bayar direct terus ha. Akibatnya dia dah rugi berapa? RM30,000 RM30,000 bergantung pada harga kereta tu. Kalau ni baru 5 tahun lah. Baru 5 tahun. Kalau kamu bayang tambah lagi 2 tahun jadi 7 tahun lah. Dia punya peningkatan ni lagilah berganda ni. Menyebabkan beza ni lagi banyak. Okey, dia punya margin ni, jurang ni lagi banyak. Maksudnya ini hasil tolak ini ke ini lagi tinggi. Bukan RM30,000 akan naik pada RM40,000, RM50,000. Tu. Saja cikgu cerita lah kan, supaya kamu dapat idea. Daripada pelajaran ni, kamu dapat idea yang betul lah untuk jalani kehidupan kewangan kamu masa dah kerja lagi. Tak lama kamu dah boleh pegang duit yang besar. Umur kamu berapa lah ni? Lagi berapa tahun kamu dah 18 dah boleh pegang duit yang besar. Dah boleh buat bisnes macam-macam. Kalau bisnes kamu maju, jangan lupa cikgu lah. Ajak cikgu join venture sekali lah. Okay. Nombor 3. Besides merchants, why aren't most people interested in opening a current account? Besides merchants, why aren't most people interested in opening a current account? Why? Because they have no patience. Because they want to withdraw money quickly. Okay? So that is why. And the other reason is because they got only small amount of money, which is not suit for this current account. Okay? Cikgu, Ya. merchants tu apa? Merchant is you don't know. Merchant is a businessman lah. Is a trader merchant. The one who do some business lah. The one who do business lah. Merchants. Okay, merchants. Kenapa tadi mereka tak nak guna tu? Sebab mereka nak simpan, lepas tu bawa keluar segera balik. Yang mana jenis current account ni tidak membenarkan pengeluaran segera. Macam itulah lebih kurang. Kalau nak simpan sat, bawa keluar sat, simpan balik, bawa keluar sat, adalah lebih suit jenis account ni, saving account saja. Current account tu macam bank haji ya. Macam mana? Macam bank haji ke? Macam pi haji? Bank haji. Tak. Semua bank ada semua jenis saving dan semua jenis investment. Semua bank. Ia bergantung jenis apa, type of saving atau investment. Ia bergantung pada cara kita apa yang kita nak. Kita nak simpan macam mana? Jangka pendek ke jangka panjang? Macam itulah. Kita nak interest ke tak nak interest? Begitu. Okey. Okay. Cikgu, Ya. current account ni dia kata kita dapat lebih daripada apa yang kita bagi ya? Ya, betul. Lepas tu kan cikgu kata dia tak dapat, kita tak boleh withdraw segera kan? Lepas Ya, tu betul. bila kita boleh withdraw? Boleh withdraw bila? Sampai limit untuk kita boleh withdraw lah. Maksudnya dia ada limit ke ada masa? Kalau tak silap cikgu, kita boleh withdraw segera juga pun. Cuma kita kena pergi dekat kaunter dia. Sebab
pakai cek kan, nak keluar pakai cek. Cek dengan buku, tapi tak ada. Tapi sebenarnya tak ada apa, debit card untuk kita pi kat ATM teller machine tu. Tapi yang model baru ni, dia benarkan pula ni, nampak ni, normal withdrawal are usually allowed. Ni. Allowed, dia benarkan pula via debit card and other channels such as internet banking apa semua bla 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 ni. Kalau macam dulu dia nak keluarkannya semua pakai cek sahaja. Tu dia sebut in addition, sebagai tambahan. Jadi sekarang ni orang dah confuse antara saving dengan apa? Current. Sebab tu current sekarang ni dah boleh untuk personal pun boleh. Tidak, dulu current hanya untuk businessman je. Lah ni tengok ni, ada personal pun boleh. Jadi seakan macam dua beza ni macam dah tak ada beza, macam sama je. Saving dengan current ni. Kamu faham ke? Cikgu. Ya. Tapi kan dia tanya, why aren't most people interested in opening a current account? So kita tak boleh jawab lah kan, sebab no patience semua tu, sebab kan dia boleh withdraw ikut buku teks. Tak lah. Cikgu ada jawapan kat belakang. Kita tengok jawapan belakang 3.1a. Tapi rasanya jawapannya adalah begitulah, sebab nak apa, withdraw quickly 3.1 apa ni? 3.1a ni. Checks are commonly used by businessmen, businesswomen for payments in large amount, while most people only make daily payment in small amounts. Oh, sebabnya ini bukan sebab nilai tu kecil ke besar, tapi sebab banyak kerja. large. Macam mana tu tahu? Dulunya, itu cikgu cakap tu, dulunya businessman dia tak ada lagi kan masa tu, macam apa Shopee apa semua tu, pay online tak ada lagi. Jadi biasanya businessman dulu yang menggunakan, businessman ni merujuk pada hak yang pemborong tu, pemborong. Kalau pemborong sekali mereka beli cecah sampai ratus ribu, jumlah yang besar lah. Jadi masa tu tak ada kemampuan apa internet dengan nilai. Sebenarnya kalau kamu tengok online banking pun dia ada limit saja tau. Limit dia dalam 5,000 tak silap cikgu. Kalau beli online limit dia dalam 5,000 saja. 5,000 ke 2,000 macam tu, lebih kurang lah. Jadi kalau benda yang nak dibeli tu harganya 100,000, boleh tak buat secara ni online ni? Boleh tak? Tak boleh lah kan? Dia kena melalui checks. Ini tu kenapa bank kena buat macam ni, checks, untuk tujuan keselamatan. Bank tu nak jumpa antara penjual dan pembeli tu, supaya tak ada penipuan melalui online. Tu lah ni banyak penipuan kan online. Jadi tapi pihak bank masih membenarkan jualan melalui online. Cumanya dalam small amount sajalah. Small amount sajalah untuk tujuan keselamatan. Sebab tu orang kena tipu pun tak banyak kena tipu online, cuma dalam 3,000 ke 5,000, 3,000 ke bawah tu sajalah. Sebab untuk tujuan keselamatan, sebab pihak bank takut depa punya security rendah. Itu tujuan dia. Adalah depa tujuan depa bina akaun dengan macam-macam kaedah tu, sebab dia masalah dia sebenarnya masalah security, depa nak kawal susah. Itu sajalah. Macam mana? Okey ke? Okey Okey, berapa dah? 12.10. Okey lah, sampai sini siapa yang ada ni? Tulis nama dekat in call message.
Okay, semua orang tulis nama. Type nama. Laki tak ada. Bukan siapa tadi baru masuk tu, siapa nama? Hanif. Hanif bukan ada tadi. Setahun sekali je masuk. Siapa lagi? Laki tak ada siapa. Absen matematik kat cabut lari. Tak mau. Okey lah. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Cikgu, Ya. nanti peperiksaan kan, apa buat soalan?